Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil qail Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Alian Kuasa Surau An-Najihin, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 19 Sya'ban 1444 bersamaan dengan 12 hari bulan 3 2023, kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu di Surau An-Najihin ini dalam program menimba ilmu, penghayatan tentang Ramadan Al-Mubarak, ataupun kita panggil fiqh puasa dan Ramadan. InsyaAllah kita ada dua ketah ni boleh ambil. Satu dia panggil risalah amal-amal di bulan Ramadan. Satu lagi kita bagi ketah hukum semasa berkaitan dengan puasa. Hukum semasa berkaitan dengan puasa, insya-Allah. Jadi kita bicara dua perkara inilah. Baiklah para jemaah sekalian, seperti yang telah kita belajar dan kita maklumi bahawa Ramadan bulan yang mulia, bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga sampai peringkat syaitan pun diikat. Sebab apa diikatnya syaitan? Sebab Allah nak beri peluang kita beribadat. Tiba-tiba syaitan berikat, syaitan diikat, kita pula tolong jadi pengganti pada syaitan, na'udzubillah. Kita pula tolong jadi pengganti tok syekh yang berpencin, yang berehat itu. Jadi dengan kita belajar ilmu ini, insya-Allah kita cuba untuk mencari beberapa tip ataupun persiapan supaya kita dapat melalui Ramadan pada tahun ini, insya-Allah dengan kepahaman, dengan ilmu, dengan maklumat yang baik, dengan perancangan yang rapi, supaya kedatangannya kita tidak rugi. Ramadan datang, kita mari dalam keadaan yang kita bersedia, insya-Allah. Baik, bila sebut Ramadan Al-Mubarak, kedatangan Ramadan dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok doa tu, nampak coba kata semua doa ni. Banyak kali dah ajar ni, cuma kita nak suruh kali ni biar ingat, biar kita kena hafal, kita boleh lagi baca sampailah Ramadan datang. Ramadan mari boleh baca lagi? Boleh. Sebab doa kita ni merangkumi sebelum Ramadan, dalam Ramadan dan selepas Ramadan. Coba ikut doa ni. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nampak ke? Boleh baca di kecil sangat? Boleh baca? Kalau kecil ambil gambar, biar kuat, biar nampak jelas. InsyaAllah kita nak suruh ingat ni. Siapa tak kena hari ni tak boleh balik. Kita daurah ni biar sampai pandai doa ni, kata. Ikut sekali lagi. Allahumma
sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tengok, ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan. Ini kita minta sampai Ramadan, mana sekaligus sampai dalam keadaan kita panjang umur lah. Bila sampai Ramadan tu makna umur kita terpanjang lagi. Dan kita minta juga kita sihat walafiat, dapat beramal dengan baik. Itu permohonan yang pertama nak sampai ke Ramadan. Biasanya imam-imam dia baca doa setakat sampai ya. Wa ballighna Ramadan, sampai Ramadan. Jadi kita nak tambah lagi bacaan yang kedua tu, wasallim Ramadhanali, dan serahkanlah Ramadan kepadaku untuk kita beribadat sebanyaknya dan sebaiknya. Dua kita nak. Ibadat kita ni kita nak dua perkara. Yang pertama kita nak banyak, yang kedua kita nak baik. Kenapa? Apa beza dua tu? Tengok. Kata seorang ulama salaf, nama dia Al-Fudail Ibn Iyad. Ulama salafus salih ni tulis nama dia Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Dia kata syarat amalan tu nak jadi baik mesti dua perkara. Syarat kepada amalan kita nak jadi baik, kita kena dua perkara. Yang pertama, kita kena buat dengan ikhlas. Kita kena buat dengan ikhlas, bahawa kedatangan Ramadan tahun ni kita nak ikhlaskan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak buat main-main, tak kata tak apalah, kalau Ramadan tahun ni tak jadi pun tahun depan mari pula. Mana awak tahu tahun depan dia mari pula, kita ada lagi Ramadan, insya-Allah mari lagi. Kalau tak kiamat, kita tu ada ke tidak? Ini ana jumpa seorang pergi haji. Dia orang kaya lah, nampak macam kaya tu. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz jangan risau dengan saya. Saya kata, saya tak risau, semua saya bimbang. Dia kata, kalau saya mari haji tahun ni nak tengok-tengok je dulu. Nak tengok-tengok dulu. Haji betul-betul, nanti saya belajar-belajar, saya mari pula. Saya kata, tak boleh. Yang pertama ni rukun. Haji yang pertama ini rukun haji. Kenapa main-main pula mau tengok-tengok? Ini yang kita buat yang terbaik. Dia kata dia sibuk, busy di Malaysia, tak sempat pergi kerusuh lah apa. Saya kata tak apa, haji ni bekerja, melakukan haji, bukan membaca haji. Habis ikut yang saya ajar, taat kepada guru, insya-Allah kita dapat sempurna. Maknanya kita nak bila mari Ramadan pun kita tak boleh, orang panggil lara, leka. Kita nak buat yang terbaik. Jadi kata di Syekh Fudail, yang pertama sekali ikhlas kepada amalan yang kita nak buat. Yang kedua mesti mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita nak belajar dalam Ramadan ni apa Nabi buat. Dia panggil sinonimnya hidup Nabi dengan Ramadan. Kenapa? Tadi kita tadabbur ayatus siyam, sebab Ramadan ni lah pertabalan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi. Permulaan turun ayat Quran pada bulan Ramadan, 24 Ramadan, mengikut hadis Wasilah Ibnul Asqa. Tapi yang masyhur tempat kita ni 17. Sebab tu kita bercuti. Saya kata cuti dua kali ya. Satu 17, satu 24. Tak kisahlah mana-mana nak cuti, yang pentingnya ada peluang. Bila cuti, peluang kita nak tadabbur Quran, nak mengaji Quran. Baik, maknanya syarat kita nak dapat pahala yang besar ini, yang pertama sekali ikhlas. Yang kedua dia panggil mutaba'atun Nabi, ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita suka-suka main-main, kata jangan. Permohonan yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah segala amal kebajikan yang aku buat di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Ingat dah? Boleh baca sekali? Cuba kata sekali. Alhamdulillah. Kira luluh tu. Nah, kau nak pejam mata sekali baca. Dah. Macam mana narik belakang, ingat dah. Bagi yang tak dapat nota, bagi nota. Baik, itu dia panggil
Alhamdulillah, ini peluang untuk kita berdoa banyak-banyak. Tak salah doa yang dibaca oleh imam itu bacalah. Tapi sebagai langkah-langkah yang kita sendiri kita nak biar lengkap doa kita sampai ke akhir, sampai ke Allah Ta'ala kabulkan insya-Allah. Adapun persiapan awal seperti yang telah saya senaraikan kepada tuan-tuan daripada awal lagi, iaitulah kita kena berdamai dengan mana-mana orang agar pembentangan amalan kita tidak tertangguh. Berdamai, semoga amalan kita, pembentangan amalan kita tidak tertangguh. Sebab apa? Sebab kita dah berdamai dengan orang-orang yang kita sakit hati, yang kita tak setuju, tak belagu angin dengan dia tu, kita damaikan atau sudut kelahi banyak-banyaklah. Kalau berkelahi atas dunia ni, di akhirat tak sudah juga. Setengah orang ni dia bercakap besar. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, tak apalah, kita jumpa depan Allah nanti. Awak ingat tak ada kerja ke masa tu? Zaman kita huru-hara tu cari pasal buat apa? Benda boleh settle atas dunia, kenapa nak tunggu di akhirat? Jangan bermudah-mudah dengan ayat tu. Di akhirat esok kita sangat susah. Sebab apa susah? Sebab kita bukan senang nak duduk di akhirat esok dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan banyak lagi perkara-perkara yang kita takut. Jadi kalau boleh selesai atas dunia, selesailah, tak usah duduk cari pasal. Maka kita selesaikan urusan-urusan utama kita yang berkait dengan dunia ini, supaya apa? Supaya di akhirat kita senang, supaya masuk bulan Ramadan nanti pun hati kita tidak bergantung banyak dengan pekerjaan dunia, biar kita boleh tumpukan kepada amalan-amalan yang kita boleh tingkatkan amalan di akhirat nanti insya-Allah. Baiklah, itu dia panggil tentang Ramadan. Maka kita mengatakan Ramadan bulan mesra ibadat. Sebab apa Ramadan bulan mesra ibadat? Surau kita ni kira besar ke kecil? Besar. Kalau bulan Ramadan jadi kecil. Itu dia. Sebab apa bulan Ramadan jadi kecil? Ramai orang mari. Jadi kita nak kecilkan surau senang je. Bukan pergi potong skrak tinggal separuh tak. Mari ramai jadi kecil. Ni masalah kita, surau kita besar apabila dia tak penuh. Semua benda ni kalau kata besar ni, bila benda tak penuh jadi besar. Kalau sudah penuh jadi kecil. Jadi bulan Ramadan ni bulan surau-surau, masjid-masjid semuanya jadi kecil. Sebab ramai orang datang, ramai orang mari, tapi kemesraan ibadat itu kalau kita tidak masuk, kita tidak isi, bermakna kitalah di antara orang yang rugi. Allah Ta'ala beri peluang ni, kita tak ambil. Allah Ta'ala beri peluang, kita tak gunakan peluang yang begitu besar. Maka dalam ayat puasa, tuan-tuan kena tanda, ayat puasa ni dimula dengan ayat 183 sampai kepada 187. Itu dia panggil ayat puasa. Satu tempat ya. Berbeza dengan ayat lain. Tapi ayat solat lagi simple. Tuhan tak sebut dalam Quran berapa rakaat. Ada sebut? Tak sebut berapa rakaat. Sembahyang zuhur, sembahyang subuh, tak ada rakaat. Yang ada rakaatnya Nabi kita buat. Nabi SAW buat, kemudian Nabi kita bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Mu buat seperti aku buat. Tapi dalam bab puasa detail Allah Ta'ala sebut, waktu nak makan uhilla lakum lailatas siyam. Mu makan pada malam-malam boleh berpuasa, malam-malam bulan Ramadan sampai kepada subuh. Jadi detail. Kemudian Allah Ta'ala nyata pula di sini, la'allakum tattaqun. Allah nak jadikan kita ni orang bertakwa dengan apa? Dengan berpuasa. Dalam tadabbur kita kepada ayat puasa, tuan-tuan tengok, ambil kalau ada mushaf terbuka, daripada ayat 183 sampai 187, 188, tamatnya ayat puasa diikuti dengan ayatul qital, ayat peperangan. Ini dipanggil ilmu tadabbur. Ulama tadabbur kata apa? Kenapa sambil puasa, lepas pada puasa terus berjihad, berperang? Jumpa ayat dalam Quran tu. Habis ayat puasa 188, mari ayat peperangan. Sebab apa? Kita menariknya bila ada sebab tu. Bila ada sebab. Sebabnya puasa lawan nafsu. Puasa jihad lawan siapa? Lawan nafsu. Nak lawan syaitan, syaitan pun tak ada, kena ikat. Yang ada siapa? Nafsu yang ada. Mana kita berlawan dengan nafsu kita.
Itu kata orang lawan one by one, kalau kalah malu. Betul tak? Kalau 3 lawan 1 kita kalah, mana aku nak lawan dia 3? Ni satu seorang, alah awak lemah nampak. Ini Allah sabar kita. Bila mari Ramadan, tengok ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan suffidatis syayatin. Bila malam pertama Ramadan datang, syaitan diikat. Tu gambar itu, tak tahu syaitan sungguh ke tak lanjut tu. Takut dia tahu ustaz tengok syaitan. Ustaz tak tengok, itu gambar kartun tu dia. Syaitan lari bila mari Ramadan. Maknanya Nabi kata bila mari malam pertama Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Syaitan-syaitan diikat dan jin-jin yang nakal juga diikat. Dia ada jin hak baik, jin hak baik Muslim macam kita ni ada dia ni, jangan duk kacau dia. Tapi dia jenis sabar, dia tak marah. Orang kutuk dia pun tak apa. Kalau orang lain kutuk, rasa kena tumbuk tak. Tiba-tiba ustaz duk kutuk jin ni, nampak begini. Kenapa tu? Kena taparkan jin lah tu. Tak ada lagi kena taparkan jin. Kau ada? Belum ada lagi kan? Maka bila mari awal Ramadan, syaitan diikat, jin yang nakal juga diikat. Jadi kenapa? Maknanya cara ataupun alat mekanisme untuk nak dapat keampunan Allah Ta'ala itu sangat besar. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah, pintu syurga dibuka. Jadi pada malam tu, malam Ramadan, akan ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang nak kebaikan, sekaranglah musim dia. Itu yang kita nama tadi Ramadan mesra ibadat. Maknanya inilah musim dia. Wa ya baghiyas syair aqsir, wahai orang yang nak buat benda tak baik, berhentilah, cukuplah. 11 bulan dah kamu lara, leka, lalai, nak lagi. Walillahi utaqa'um minan nar, Allah Ta'ala senarai orang yang dibebaskan daripada api neraka. Wa zalika kulli lailatin, setiap malam. Setiap malam ada senarai orang dibebas daripada api neraka. Kerana itulah sebahagian ulama hadis dia kritik sanad hadis yang Ramadan bagi 3. Yang bagi 3 kan, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya rahmat, tengahnya keampunan, akhirnya pemberian. Tak, hadis ni lebih sahih. Dia kata setiap malam adanya senarai orang dibebas daripada api neraka. Setiap malam. Jadi kalau kita nak setiap malam kita tak keluar senarai kita setiap malam, kalau boleh biarlah 29, 30 malam ni namun kita keluar mana senarai-senarai orang yang dibebas daripada api neraka, kita rasa kitalah orang yang bahagianya insya-Allah. Jangan main-main senarai ni, teruk ke tahu. Sahabat saya baru pergi, dia bawa orang nak pergi ke Masjid Aqsa. Sampai di Jordan, travel aja tengok nama kau ada sini. Nama-nama blacklist yang tidak dibenarkan masuk ke Palestin, Israel sekat. Kata mu cek nama aku dah tak? Mana kita ni kadang-kadang kalau kita nak pergi semak dulu nama kita ada ke tidak. Kalau tidak, ustaz yang bawa tu kena tunggu di Jordan, rakyat masuk semua. Ada yang pergi keluarga, anak-anak lepas masuk, mak ayah tak boleh masuk. Sebab senarai. Kita kata senarai ini bahaya, senarai yang buruk ni lah. Yang kita naknya senarai yang baik. Walillahi utaqa'um minan nar, Allah Ta'ala ada senarai orang yang dibebas daripada api neraka pada setiap malam. Allahumma ja'alna min utaqa' minan nar. Di antara doa yang kita kena baca di bulan Ramadan, para jemaah sekalian, doa minta bebas daripada api neraka. Jangan bakhil kita ni. Apa dia bakhil? Bila kita doa, yang pertama sekali kita doa untuk kita. Yang kedua kita doakan untuk ibu bapa kita, mak ayah kita, itu yang kita kena doakan. Kalau dia mati dah dalam kubur, kalau yang masih hidup pun kita doakan dia mati sihat, mati dengan husnul khatimah, termasuk di kalangan senarai orang bebas daripada api neraka. Kita kata itu di antara amalan yang kita nak buat pada bulan yang besar ini. Jadi tadi kita sebut, oleh kerana syaitan telah diikat, maradatul jin, jin yang nakal juga telah dibelenggu. Maknanya kita akan berdepan one by one. Kita akan berdepan dengan nafsu. Tapi nafsu ni dia telah dididik oleh syaitan. Orang panggil
Dia telah masuk, syaitan didik lama dah dia. Sebab itulah bila mari Ramadan, walaupun bos tak ada, tapi pengikut-pengikut dia masih setia dengan dia, yang menyebabkan tidak berlakunya perkara yang kita harap. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita buat persiapan awal ini, kan, dengan persiapan awal yang kita buat, syaitan tidak dapat didik nafsu, yang menyebabkan nafsu kita tu duduk di bawah penjagaan yang kita jaga ini, insya-Allah. Jadi ini satu gambar kartun tu. Dia kata beza di antara Ramadan orang dulu dengan Ramadan zaman kita ini. Ramadan orang dulu penuh dengan peperangan, berjihad pada jalan Allah. Perang. Nabi kita, peperangan yang besar bila berlaku? Peperangan yang besar Nabi SAW bila berlaku? Peperangan yang pertama dalam Islam yang berlaku bertempur bila? Kena jawab ni, soalan banyak hadiah bawa ni. Macam-macam hadiah ni, siapa jawab kena boleh jawab. Ramadan, tahu Ramadan, tapi peperangan apa yang berlaku? Peperangan Badar. Peperangan Badar ni yang paling besar sekali dalam sejarah kita ni. Badar dipanggil Badar Al-Kubra, Badar yang besar, kan. Bila berlaku tu? Ramadan. Tengah Ramadan yang pertama difardukan puasa, Ramadan tu juga berlaku peperangan. Tahun yang berikutnya Abu Sufyan datang, Abu Bahar mati dah. Abu Sufyan datang nak serang Madinah. Bila? Bulan Syawal. Mana Ramadan tu sudah ada persiapan. Pergi lagi sampai ke pembukaan kota Mekah. Bila buka kota Mekah? Ramadan tahun yang ke? Buka balik buku sejarah Islam ni. Tahun yang ke? Yang ke-8. Ramadan. Maknanya Ramadan ni bukan bulan tidur. Kita kata boleh puasa di bulan tidur. La. Syahrul amal, syahrul jihad. Jadi oleh kerana kita jihad sekarang ni, tak ada lagi tombok-tombok, tak ada lagi pedang, tak ada apa. Jihad kitanya dengan celek mata, buka telinga, baca Quran, tadabbur Quran. Itulah jihad kita ini, jihadul ilmi, jihad ilmu. Jihad ilmu yang kita nak sekarang ni. Jihad perang-perang jangan, tak sampai balik rumah orang ambil tengah jalan. Tak, kau nak pergi jihad, selamat datang, makan free. Kat mana? Makan free kat mana? Dalam penjara. Jawab dia tidak. Mananya dia tengok dalam gambar, dia kata al-an, sekarang jihad orang sekarang duduk pegang dengan gerfu je, bukannya dengan tombak, tapi duduk rebut makanan. Kita pun kadang-kadang saya risau juga, bimbang juga tengok. Kita punya syarikat tahun ni nak buat majlis iftar dengan anak yatim. Anak yatim yang duduk zuhur je dalam pusat anak yatim senang-senang. Tiba-tiba kita bawa dia pergi hotel besar-besar, nak sambut, nak buka puasa tu dengan lagu-lagu, dengan makanan yang mewah. Kita merosakkan perasaan budak tu. Baik dia hidup dengan zuhud dia, dengan tahfiz dia, cukuplah, tak usah duk kacau dia. Ni dia balik mana tu duk fikir panjang, aku ni kalau jadi kaya, kalau ayah aku ada, kalau banyak benda akan kalau, sebab persepsi dia telah lari. Baik, awak nak bagi banyak mana? Peruntukkan saya 10,000, bawa ke tahfiz dia 10,000, beli makanan seperti dia makan, yang lebih-lebih lagi untuk dia makan sepanjang bulan Ramadan. Habis Ramadan kita beli baju gaya, lebih baik daripada kita nak bawa dia pergi tempat-tempat yang tak biasa, yang boleh mengubah perasaan dia dan dalam pada itu. Dia kata dia nak rasa juga, bukan masa dia. Sekarang ni masa pendidikan, masa kita ajar budak-budak ni. Baik, itu masing-masing pandangan lah. Tengok ni, saya senaraikan di sini secara ringkas. Peperangan besar yang berlaku dalam Ramadan. Badar tahun yang kedua. Persiapan perang Parik, Khandaq tahun yang kelima. Fathu Makkah 8. Fathul Andalus 91 Hijrah. Balatus Syahada 114. Al-Amuriyah yang dipimpin oleh Mu'tasim, yang masyhur dalam buku sejarah Wa Mu'tasimah tahun 223 Ainul Jalut 658. Jadi peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, dia panggil Ghazwah, sebanyak 26. Ada riwayat kata 27 kali. Sariyah ni peperangan yang Nabi tak hadir. Nabi hantar sahabat 38 kali. Jumlah dalam masa 10 tahun Nabi kita duduk di Madinah,
di antara 64 hingga 65 peperangan, bermakna setiap setahun lebih daripada 6 kali. Apa kita nak kata? Kita masih lagi ada peluang untuk rehat-rehat, ada lagi peluang untuk relax-relax. Kita kata tak mungkin nak berrelax lagi. Sebab apa? Sebab Nabi kita bekerja, Nabi kita berjihad, tiba-tiba kita nak ambil rehat, kita mengatakan itu tidak kena dengan masa. Maka itu yang dikatakan bulan puasa, bulan ibadat, bukannya bulan pesta makanan yang kita duk berpesta sekarang ni. Ini sekarang ni orang tapak-tapak bazar dah habis dah, orang booking dah, ada setengah ni berperang kerana nak cari tapak bazar. Kita hari ni sibukkan tapak masjid, tapak Ramadan, tapak apa yang kita nak buat. Sebab ini yang kita nak para jemaah sekalian, itu utamakan dia. Bulan Ramadan, bulan ibadat. Baiklah, sejarah puasa panjang, jadi kita dah sebut banyak kali dah. Cuma ana nak ambil di sini iaitulah tentang hukum puasa, sebab kita tak bincang banyak lagi tentang ahkamus siam. Bila kita sebut Ramadan tu, apa yang kita nak buat, insya-Allah. Baik, sebelum kita begini, kepada beberapa perkara yang utama yang perlu kita ambil perhatian dalam perbincangan kita ini, iaitulah tentang amalan-amalan yang patut kita lakukan pada bulan Ramadan yang besar yang kita kena buat ni. Tengok dalam senarai ini, dalam risalah puasa ni, kita dah sebut ada 9 ataupun 10 perkara yang patut kita kena buat, kita kena bincangkan di dalam musim yang besar ini. Di antaranya, yang pertama sekali bila mari Ramadan, iaitulah kata Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Yang pertama sekali tentulah puasa kan. Kalau orang tanya kita, amalan apakah yang paling baik di bulan Ramadan? Amalan apa? Puasa lah, sebab nama dia bulan puasa. Kena ingat dia punya jawapan tu, tak usah duduk mikir banyak, tak payah buka kitab pun. Nama apa ni? Bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi amalan terbaik bulan puasa. Sebab perdu puasa tu dari bulan Ramadan. Dia kata solat lebih baik. Solat tu sepanjang tahun, sepanjang hari. Itu baik. Sama juga bila orang teka-teki ni menarik juga sebenarnya. Dia kata tahun hijrah yang pertama, apakah amalan yang paling besar Nabi kita buat? Apa dia pula? Hijrah. Apa anda ada tu? Ni awak dengar dah kali. Nampak jawapan kemas saja dah. Hijrah yang paling utama sekali, sebab nama dia pun permulaan hijrah. Jadi Ramadan ni amalan besar yang paling utama sekali, iaitulah berpuasa Ramadan. Sebab dia rukun, termasuk daripada ruknun min arkanil Islam. Salah satu daripada rukun Islam iaitulah berpuasa pada bulan Ramadan. Maka puasalah yang ibadat yang paling baik. Kemudian bila sebut puasa, siang hari puasa, malam kita nak buat apa? Malam kita kena berdiri, dia panggil qiyam Ramadan. Sabda Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa dia berdiri puasa pada bulan Ramadan, berdiri maknanya beribadat pada malam Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia lepas. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup ke tidak dengan hadis ni untuk nak motivasi kita tarawih? Cukup dah? Kau tak cukup lagi? Cukup dah hadis sahih ni. Tapi kenapa yang ni lebih popular disebarkan? Iaitulah hadis kelebihan puasa tarawih setiap malam. Tapi saya ingat tak ada dah sekarang tak. Kalau dulu di bulan Ramadan ni, orang foto stek siap dah, lekat di dinding masjid, di surau, kelebihan sembahyang tarawih malam pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga, malam yang keenam, kita silap. Lebih baik daripada berapa orang Nabi tahu. Dengan tarawih ni lebih baik daripada Nabi. Kita kata mana boleh. Karena itulah hadis solat tarawih setiap malam itu tidak ada sama sekali dari kitab-kitab ahli sunnah yang muktabar. Bahkan sumber ini tidak diketahui daripada mana sumbernya. Maka itu dia panggil hadis palsu, hadis rekaan. Dia kata apa salahnya ustaz? Kita reka nak suruh orang ibadat. Tak boleh atas nama Nabi. Kita kalau orang tipu atas nama kita, setuju tak? Kita ni pengurusi surau.
Tiba-tiba orang war-warkan, tulis keluar WhatsApp dalam grup. Pengurusi surau dengan ini menjemput semua tuan-tuan ke rumah dia tengah hari ni makan nasi. Mana agak? Mengamuk dia mengurusi. Gila mana dia terbun kacau dia, guna nama aku ni. Bagaimana kita nak war-warkan di atas nama Nabi SAW dengan perkara yang Nabi tak sebut? Perkara yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Kita kata ini sangat berbahaya, sangat besar kedudukannya. Sebab apa? Sebab berbahaya kerana kita tipu atas nama Nabi. Ada orang pereka-pereka hari Palsu, dia kata apa? Kami bukan menipu pada Nabi, kami menipu untuk Nabi. Ulama hadir kata tipu, apa pun dasar kata tipu-tipulah, tak boleh pakai lah. Satu lagi motivasi ni penting, iaitu siapa dia satu malam ni, detail hadis dalam risalah ni ada. Satu malam Nabi kita solat tarawih, solat qiyam Ramadan. Zaman Nabi tak ada nama tarawih lagi. Tengok perkara yang ketiga tu. Dalam perkara yang ketiga, Nabi kita solat qiyam Ramadan sampai separuh malam. Bila mari separuh malam, sahabat-sahabat mari komplain. Dengar ni tuan-tuan, zaman Nabi ada dah komplain bab tarawih ni. Zaman kita ni ada komplain tak? Kalau solat lama sangat, dia kata imam ni warak lah, mentah dia hafal Qurannya baca panjang. Letih kita tak? Orang dulu komplain macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, lambat lagi nak sahur. Boleh tak kalau Rasulullah solat terus sampai ke sahur? Kalau saya imam, naik semangat juga tak? Makmum nak solat ibadat ni macam kita ni malas sangat. Mari sambung. Nabi SAW dia kenal umat dia ni, ada orang lemah, ada orang kuat, ada orang tak larat, ada orang malah macam sampai kita hari ni. Maka Nabi kita bagi bonus. Dia kata apa? Innahu man qama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri qiyam Ramadan, ataupun bahasa kita sekarang ni berdiri bertarawih bersama dengan imam, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Jadi kalau tuan-tuan lari tengah jalan, rugi ke tak rugi? Rugi besar. Orang tarawih, beza di antara orang yang tunggu sampai sudah dengan orang lari separuh jalan tu banyak mana yang beza? Mungkin setengah jam, tak habis lagi. Manakala pergi nak makan di kedai makan tu pun tak sempat lagi makan dah sampai, orang masjid dah selesai dah. Alhamdulillah. Yang tunggu sampai sudah boleh bonus pahala dia qiyamul lail sampai cerah. Yang lari tengah jalan, dia check out awal, disconnect kata orang dah. Jadi pahala dia setakat hati boleh, bukan tak boleh pahala. Saya tak setuju dengan pandangan yang mengatakan siapa dia solat tarawih 4 rakaat bukan tarawih, 8 rakaat bukan tarawih, 20 baru tarawih. Tak. Semua qiyam Ramadan, kita kena ingat, qiyam Ramadan maknanya tarawih lah tu. Bermula bila? Selepas solat Isya, selepas ba'diyah Isya. Ni ramai juga ni, dia ni tunggu ni. Lepas maya Isya dia relax, sana buat-buat. Bila orang tarawih baru bangun. Package ba'diyah Isya kena buat. Selepas tu baru datang tarawih. Dia kira tak sekali jamak lalu tarawih sekali itu lain. Ni cadangan hak terbaik lagi, dengar dah? Kau tak dengar lagi? Idea bagus lah, dia panggil idea hebat. Dia kata apa? Dia kata boleh tak kalau kita solat, kita buka puasa di masjid, kemudian terus je kita solat tarawih. Lagi sedap. Saya kata idea awak ni memang bernah sungguh. Idea awak ni bernah sungguh, tapi tak betul. Sebab semua perkara itu ada waktu dia, ada waktu. Masuk waktu tarawih ni bila? Selepas solat Isya. Selepas solat Isya. Ada juga orang tanya soalan, sambil-sambil kita menjawab soalan tu, kita sudah lalu dah. Nak tunggu tuan-tuan yang jawab, tanya soalan, lepas ni boleh tanya soalan, insya-Allah. Dia kata kalau kita musafir, kita jamak solat Maghrib dengan Isya jamak takdim, boleh tak kita tarawih lepas pada tu? Boleh ke tak boleh? Ya? Boleh ke tak boleh? Jawab dua ya. Boleh tak boleh? Itu je. Boleh lah sebab dia salat Isya dah. Itu dia kira untuk orang musafir, untuk orang yang bermusafir. Orang tak musafir jangan buat. Baiklah.
Di antara fiqh yang kita kena jaga pada bulan Ramadan ini dipanggil projek mega mampu milik. Para jemaah sekalian, kita kena jaga bacaan-bacaan Al-Quran yang kita kena buat. Alhamdulillah ada senarai pendek yang kita cuba usahakan. Kalau kita rasa tahun ni aku nak khatam sekali, ataupun nak khatam 2 kali, atau nak khatam 3 kali, ni formula-formula yang dibuat oleh sebahagian pendakwah ni. Dia tunjuk formula khatam Quran 1, 2, 3 kali. Boleh buat. Tak apa ustaz, saya pergi tadarus kat masjid lah, senang. Pergi tadarus kat masjid itu hari pergi. Kalau hari tak pergi, tadarus ke tidak kita? Tak ada, pakai tak baca Quran. Kita kena letak, kita sendiri yang kita kena letak dia punya target, dia punya bajet. Aku insya-Allah tuan-tuan letak lah, boleh sekali letak sekali dulu. Dia kata lemah semangat Abu Anas teh. Kita nak 3 kali, dia suruh sekali. Saya takut sekali pun tak lepas ni. Jadi kita letak dulu target yang rendah. Tapi kita kalau kata orang, kalau orang buat strategi, dia kena ambil yang tinggi. Mungkin berdapat separuh, baru hebat. Ini dia panggil cara-cara nak khatam Quran. Sekali, 2 kali, 3 kali, insya-Allah. Kata insya-Allah boleh buat. Jadi bulan Al-Quran, bulan Ramadan dipanggil Syahrul Quran. Maka kita kena jaga juga dalam ibadat kita sepanjang Ramadan ini. Projek mega mampu milik yang saya war-warkan kepada tuan-tuan, dia panggil solat sunat rawatib tu. Solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, isya, ba'diyah tu, kena jaga yang tu. Jangan tak jaga. Kemudian di antara fiqh puasa yang kita kena besar, iaitulah puasa anggota. Anggota kita ni banyak. Yang kita duk puasa hari ni makan, minum, tu jaga dah tak? Makan, minum tu kita jaga. Ni tengok dalam kertas kita ni, kita dah letak senarai rukun puasa. Rukun puasa, asas-asas yang membatalkan puasa, semua ada situ, supaya tuan-tuan boleh tengok apa yang patut kita kena lakukan. Jadi di antara puasa yang kita kena puasa betul-betul jaga, dia panggil puasa anggota. Menjaga perkataan, tutur kata, bicara dengan mulut ataupun dengan tangan. Sekarang ni orang banyak bicara dengan mulut ke dengan tangan? Ramai kita hari ni tangan. Boleh kata sepakat dah. Orang berbicara sekarang dengan tangan, mulut tak cakap pun, tapi duk share sana sini, duk tulis sana sini. Kita mengatakan semua yang kita buat dengan tangan ke dengan kaki ke dengan apa, semua itu dikira bersalah di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak mudah. Dia kata tak apa, saya tak cakap mulut pun. Ustaz kata dalam hadis kata jaga lidah. Lidah kita tak bercakap, tapi tangan kita bercakap. Kita kata sama yang tu. Jadi walau waktu kita puasa, kita kena jaga apa-apa yang tidak boleh, yang boleh menyebabkan hilangnya pahala puasa kita, jangan sekali-kali. Maka kesimpulan, antara isu terbesar yang patut diberikan fokus dan perhatian dalam bulan Ramadan ni, iaitulah puasa itu asas. Tadi kita dah bincang dah. Kemudian masalah Al-Quran. Al-Quran dan juga qiyamul lail, iaitulah qiyam Ramadan. Ini 2 peluang yang besar. Jadi Al-Quran ni kita nak baca, tadi kita dah senaraikan beberapa perkara yang kita kena buat, iaitu berapa kali kita nak khatam. Cuma timbul lagi soalan, sebahagian daripada ahli yang tak kuasa masjid ni, dia tanya, dia kata, ustaz, mana baik kita tadarus baca ya, dengan kita tadabbur Quran? Payah nak jawab macam tu. Jadi kita kena kata dua-dua baik. Terutama sekali di bulan Ramadan, fokus kepada baca tu banyak sikit. Tengok dalam buku cerita kita ni, risalah ni, saya letak cerita yang dirukir oleh Ibn Rajab. Dia kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, dia khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Saya nak tanya tuan-tuan, logik tak logik 60 kali ni? Kau tak logik, tak cukup. Ni ahli matematik belakang ni. 60 kali khatam Quran, sehari, siang sekali, malam sekali.
Logik ke tak logik? Macam mana logik? Dia hafal. Ya? Dia baca cara Laju. Bagi orang hafal logik. Tapi kalau orang tak hafal, saya tanya orang tua, Pak Cik baca Quran 1 juzuk berapa minit? Dia kata di antara 1 jam 40 minit. 45 hingga ni tak logik ah. Baru satu hari baru 24 jam baru 24 juzuk, itu pun tak masuk yang lain lah. Orang yang hafal Quran di antara 10 hingga 15 je. 10 hingga 15 minit ya dia baca Quran. Logik lah. 1 jam boleh berapa? Boleh 6 juzuk atau 5 juzuk. 6 jam khatam lah. Tidak jadi masalah. Kita yang masalah ni hak baca tak, itu mana ni, maka kita fokus itu. Kemudian qiyamul lail, iaitulah jangan lupa kita berdiri malam dengan apa, dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan apa kita sebut tadi, tarawih, dan tambah lagi lah kita maya tahajud. Baik, di antara adab yang perlu kita jaga iaitulah segera berbuka puasa. Ni saya tak bimbang ni. Bab segera buka puasa ni sepakat dah. Cuma nak buka puasa full ataupun buka separuh dulu. Biasanya yang surau anjur ni, masjid anjur dah. Dia kata kalau kita buka makan dulu kurma, kemudian minum air. Jadi yang boleh pahalanya yang bagi kurma, boleh meraih pahala orang buka puasa. Yang bagi nasi lepas solat nanti tak dapat. Dapat ke tak dapat? Itu jadi bimbang. Kena makan dulu. Kita kena makan full dulu. Sebab takutnya kalaulah orang yang bagi buka puasa tu dengan tamar, dia saja yang dapat pahala man fattara sa'iman, jadi rugilah kita. Kita kata itu salah faham. Man fattara sa'iman itu maknanya dipanggil wajbah kamilah. Satu sarapan, satu makanan yang cukup dengan makan yang mengenyangkan, barulah betul. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita buat majlis makan buka puasa, kita makan kurma, makan tamar dulu, kemudian minum air sebelum solat, lepas solat baru makan nasi, pahala sama ya dapat. Cuma kalaulah supaya tidak menimbulkan kecurigaan kepada sebahagian jemaah ni, kita satukan duit derma. Kalau ada tak, saya punya bajet nak kelumar saja. Jadi dia yang dapat ya untuk orang buka puasa yang pertama tu. Dia kita kata mai sini duit. Bagi tabuk, maksudnya tabuk ihya Ramadan, kita beli tamar bersama. Bukan atas nama individu. Itu lebih harmoni, lebih tenang. Setiap hari kita dapat pahala. Setiap hari boleh pahala. Tak, saya nak taja penuh hari ni saya. Esok dia, nanti hari ni. Orang kampung pun ada pengalaman juga dia. Tahun lepas pak cik ni, nasi kerabu dan nasi lemak yang buka puasa dah. Kalau yang ni, jangan main ni. Nasi minyak lagi, biryani lagi, nasi kambing lagi. Jadi menimbulkan orang panggil perbezaan kasta pula dalam menu buka puasa. Kita kata lebih harmoni, lebih baik kita satukan duit, kita buat tak apa nama siapa? Semua penderma setiap hari dapat pahala belaka. Lebih baik. Jadi tentang buka puasa kita tak bimbang, cuma yang sunnahnya kita nak buka puasa ni dengan apa? Yang utama sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan buka puasa dengan rutab. Kena rutab. Ana rasa tamar yang bertangkai tu yang mari daripada Morocco apa nama tu kan. Hak takar tu dalam kotak tu. Itu pun rutak dia tu, dia tak kering. Bahasa lembut lagi dia tu. Sebab tu kalau kita tak dalam peti lama dia masam. Betul tak? Dia beza di antara rutak ni hak separuh masak, yang masak lembek tu, dengan tamar. Tamar tu yang sudah dikeringkan, itu nama dia tamar. Kurma. Itu yang hak kering tu kurma. Jadi yang pertama first classnya kalau kita boleh buka puasa dengan rutab. Kalau tak ada rutab dengan tamar. Kalau tak ada dua-dua minum air. Itu yang tertib sunnah. Kita tak ada dua-dua, tak apa, kuih banyak. Nah, adakah kuih yang masuk? Jawabnya tengok ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata qala iza aftara ahadukum falyufti ala tamrin. Kalau kita nak buka puasa, kita buka puasa dengan buah kurma. Fa illam yajid, kalau tak jumpa falyuftir ala ma, kita buka puasa dengan air.
Nanti kita ambil air, bismillah kita minum ya. Tak ada udah kerumah, ni kerumah tak ada hari ni ada air, kita minum air saja, bismillah dah. Jadi boleh. Ada riwayat lain kata elok kita buka dengan rutab, Baik. Dia ada dua doa berbuka puasa dengan doa sebelum berbuka. Doa sebelum berbuka, selagi tak buka 5 minit, 10 minit, setengah jam nak buka puasa, kita tumpukan doa kita, untuk keluarga kita, untuk muslimin dan muslimat, banyak doa. Bila dah masuk azan, tak ada lagi doa. Itu waktu makan. Bismillah, kita makan dulu. Setelah makan, kurma ke, minum air ke, makan kuih ke, barulah kita baca doa ni. Doa yang selalu kita baca, apa dia doa? Siapa dia ingat doa ni? Kalau tanya budak-budak pasti pun dia ingat. Allahumma lakas sumtu, ya. Ingat lagi. Itu satu doa. Doa tu walaupun riwayat dia lemah, dhaif, tapi untuk nak berdoa tidaklah jadi satu kesalahan. Cuma ada satu lagi doa lain Nabi kita baca. Tengok, ikut ni. Baca yang dekat dinding, dekat skrin tu. Coba kata. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hafal molek ni. Kalau tidak tak baca dah. Dia lepas dia kenyang, relax ya. Tambah-tambah lagi kalau kita berbuka puasa di rumah tak. Cepat nak pergi masjid pula nak solat maghrib. Tak ingat nak baca doa. Ingat. Doa ni kena ingat. Ambil lekat dekat dinding, dekat tempat kita makan, di dekat meja makan tu. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Cantik. Maknanya hilanglah dahaga, basah dah orak-orak dengan air dengan makanan, dapatlah pahala insya-Allah. Ini doa yang maksur dan diriwayat oleh Abu Daud dengan sanad yang baik. Maka kita baca doa. Tak ingat ni baca hak lama dulu, tak apalah. Yang penting tambah doa lagi, boleh lagi tambah doa lain. Doa untuk kita, doa untuk keluarga pun boleh tambah. Tapi waktu ni bukan waktu nak berdoa sangat, sebab masa kita terhad, kita nak pergi masjid, jadi kita baca doa yang ringkas-ringkas. Maka di antara perkara yang dianjurkan di bulan Ramadan ini, menjamu orang yang berbuka puasa. Sekarang ni payah nak jamu buka puasa, nak ajak pergi rumah, kita sibuk, tak ada apa, pergi hantar je makanan ke rumah orang miskin. Pergi berah ke, bawa ayam ke, bawa telur ke, bawa apa daging, yang penting kita beri makanan, biar dia buat, pun jadi buka, jadi fattara shaiman. Hantar buah kurma, buah tamar, boleh ya pergi. Ataupun masjid yang menganjurkan, kita bagi ke masjid. Jadi semua tu peluang-peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita ambil pahala orang yang berbuka puasa, sebagaimana yang disebut oleh dalam Nabi SAW. Dan di antara sunat juga semasa berpuasa, jangan lupa bersahur. Sahur ni kena lewat. Dia beza dengan buka puasa. Buka puasa kena cepat, sahur kena lambat. Cepat pun kena masuk waktu, jangan pula buka puasa tak masuk waktu. Tak kata sunat. Awak ni cakap dia betul lah. Bila masuk waktu baru kita buka puasa. Tak masuk waktu nak buka puasa macam mana? Sahur kena lewat. Lewat pun jangan sampai lebih pada had lah. Macam di tempat kita ni, biasanya dalam takwim nanti Ramadan ni keluar lah. Dia panggil imsakiyah. 10 minit tak boleh makan. Betul ke tak boleh makan? 10 minit tu tak boleh makan dah? Boleh lagi. Cuma ibarat kita bawa kereta ni lampu kuning. Yang imsak tu macam lampu kuning kan, boleh press lagi tak? Boleh lagi. Merah baru tak boleh pergi. Jadi kita pun bila dah lampu kuning dah ni, orang dah 10 minit nak azan, berhentilah pergi gosok gigi, minum air yang lekat-lekat tu. Yang nak makan ubat. Jadi kalau kita nak bersih, sebab kalau orang azan baru berhenti makan, nanti bila kita nak pergi masjid pula. Jadi kita berhenti awal 10 minit. Tidaklah. Kalau orang bangun tidur, boleh makan.
Saya bagi ibarat analogi yang paling mudah sekali. Imsakiyah itu iaitulah apa dia? Lampu kuning. Lampu kuning dekat traffic light tu, boleh pergi lagi. Kita lihat Putrajaya ni merah, boleh pergi juga. Ada orang kata boleh pergi juga merah dia kalau tak ada orang. Betul. Peraturan kau saya sendiri, mazhab sendiri. Rekod sendiri. Jangan. Oh, kan bahaya, kena saman ataupun kena langgar orang. Baiklah. Di antara perkara-perkara yang patut kita buat lagi, sunat-sunat semasa berpuasa, beribadat banyak dan berbuat kebajikan yang banyak. Apa saja kebajikan yang kita boleh buat? Sedekah, bantu bagi pertolongan, bagi orang yang apa saja yang susah kita buat, kerana inilah peluang yang besar. Nabi kita dalam hadis kata, di para hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni seorang yang pemurah. Kana ajwadun nas, seorang yang sangat pemurah, lebih murah lagi apabila malaikat turun mudarasatul Quran. Kita hari ni alhamdulillah muslimin, lebih-lebih muslimat tu kuat sangat tadarus Quran. Tapi mari lalu tabung derma senyap tak tahu. Dia panggil tidak rihmus salah. Jadi rihmus salah ni kena kuat, kena kencang. Sebagaimana kita kuat baca Quran, derma pun kena kuat juga. Baik. Jadi sedekah tu kena banyak. Tadi qiyam Ramadan kita dah jumpa. Kemudian timbul lagi beberapa perkara tentang hukum puasa yang kita nak belajar sikit. InsyaAllah. Tengok dalam kertas saya bagi tu, dia panggil risalah hukum semasa berkenaan dengan puasa. Kita dah sebut di sini, iaitulah tentang perkara-perkara yang menjadi asas kepada rukun puasa kita ni. Ada berapa? Berapa rukun puasa? Sudah tak ada jawapan ni. Rukun puasa dua ya. Yang pertama, niat. Bila kita nak niat? Kita nak niat tu bila? Malam. Sebab apa kena niat malam? Tak boleh niat pagi. Untuk puasa fardu mesti niat malam, tak boleh niat pagi. Kenapa? Sebab kena niat lah. Jawab kita. Tak dijawab lah. Tahu itu bukan jawapan itu. Itu jawab, itu kerah kepala nama dia. Sebab puasa fardu ni mesti penuh. Daripada subuh sampai maghrib kena penuh, full. Maknanya kita kena niat malam tu lagi. Kena niat malam lagi. Ada pun puasa sunat, tak apa niat pagi. Contohnya pagi ni, saya belum minum air lagi, belum makan lagi, belum sarapan. Malah nak keluar ni, hari pula hujan, sejuk, niat puasa boleh. Dalam Syafi'i kata sebelum zuhur sampai ke zuhur boleh lagi niat. Tapi kita boleh pahala setakat niat tu lah. Makna kalau daripada pukul 10 tadi sampai ke maghrib berapa jam? 8 jam, 9 jam, boleh pahala setakat 9 jam. Tapi puasa wajib lah, mesti full pagi, subuh sampai maghrib. Kerana itu hikmat dia. Allah Ta'ala perluahkan masa kita niat puasa itu daripada maghrib sampai ke subuh. Tak salah. Contohnya kita selepas solat maghrib malam ni, tengah solat, tengah dah solat tu Allahu Akbar, tengok dalam hati kita ke puasa esok. Jadi itu mudah dia. Bayangkan kalau niat puasa seperti niat solat, sekali dengan takbiratul ihram, berapa ramai orang tak sah puasa. Kena tunggu ni. Kenapa? Tunggu nak niat ni. Bunyi azan masjid Allahu Akbar, kita pun nawaitu sama gadin. Mana agak? Susah. Payah ke senang? Payah. Tak? Kelang kabut ni. Begini senyap belakang kat dapur. Tunggu azan nak niat. Allah Ta'ala Maha Kaya. Asalkan kamu niat pada waktu malam, ayu juz'in minal laili. Mana-mana juzuk malam, tak daripada solat, daripada maghrib ni sampai ke subuh, jadi itu niat. Niat kat mana? Niat adalah hati. Saja aku puasa esok. Jadi sahur niat apa? Bangun sahur, kita niat untuk apa sahur tu? Puasa. Niat tu. Itu mudah sangat. Dia niat ni maknanya kita satu keazaman, kita nak buat puasa, nak berpuasa esok. Ni pasal itulah dia kata, bila kita bangun sahur, kita niat nak puasa esok, jadi. Tapi kalau ada setengah orang tak niat nak puasa, bangun
bangun sahur saja je, bangun makan macam orang perempuan yang uzur tu. Dia bangun juga, dia yang buat makanan. Tapi dia tak niat puasa sebab dia tak boleh puasa. Baik, itu yang pertama niat. Yang kedua dipanggil imsak. Apa makna imsak? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tengok ni, rukun yang pertama berniat pada malam hari. Berniat pada malam hari. Jadi niat kita ni, dalam hadis Nabi kata man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa dia tak berniat pada malam tu sebelum subuh, maka tak jadi dia puasa dia tu. Kena qada balik. Kena puasa juga. Orang yang terbatal puasa dia sebab tak cukup syarat tadi, tak boleh makan. Dia kena puasa, cuma kena qada hari lain. Dia kata, oh beres aku tak niat malam. Lepas tu pakai, tak jadi. Tak boleh makan. Sebab makan tu menyalahi SOP, kita kena tak makan pada siang Ramadan. Tak makan pada siang Ramadan. Jadi mudah. Ada pun puasa sunat boleh. Ada pula soalan, dia kata bolehkah kita niat sebulan? Niat sebulan boleh. Jadi dalam fiqh mazhab Maliki, Imam Malik, dia boleh niat sebulan. Mana malam pertama Ramadan kita niat, ya Allah aku puasa sebulan Ramadan. Niat puasa sebulan Ramadan, sah, bagi dia sah. Cuma kita bagi kitanya kena sunat, kita kena kita mesti kena niat setiap malam. Habis faedah apa? Duk ajar orang niat sebulan ni, faedah apa? Apa faedahnya? Jawabnya, faedahnya kalaulah satu malam kita was-was. Aku semalam niat ke tak niat Awak confirm tak niat malam pertama Ramadan niat sebulan? Confirm? Masalah. Terus duduk pedulikan dengan was-was. Dia was-was ni syaitan, tapi syaitan kena ikat macam mana awak was-was. Macam orang tanya, betul kau ustaz? Tak ada syaitan bulan Ramadan. Saya kata, kenapa? Awak tak percaya dengan hadis? Percaya. Tapi budak kena histeria atau macam mana? Soalan-soalan dia perangkat saja, kita nak jawab boleh letih. Histeria tu ada dalam body dia, dalam diri dia dah, bukan. Kalau tak ganggu dia syaitan, dia sendiri terganggu. Ana pengalaman saya duduk di Madinah ni, dekat dengan Masjid Miqat. Dekat dengan Masjid Miqat tu ada satu tempat dia panggil mu'alish, orang tempat rawatan ni lah, ruqyah ni. Nama Syekh Ali Musyrif. Tak tahu meninggal dah kata. Jadi ada seorang jemaah ni mari, sakit ustaz, saya nak pergi jumpa Tok Syekh. Dia kata boleh. Kita bawa kereta kita pergi. Pergi sama. Bila mari kereta masuk ni, dia susun kereta, Syekh mari. Dia mari dekat kereta, kita buka tingkap, dia pergi scan kat kereta, ya tengok. Kalau yang ada jin bertempik, lawan selalu. Dia mari kat kereta kita senyap, tak bunyi apa. Makcik sakit dia tengok Tok Syekh sengih. Syekh kata wadi mustasfan nafs. Ni tak sakit, bukan sakit jin ni, sakit jiwa. Dia pergi atas hospital. Kita cakap makcik ni tak ada masalah jin, masalah jiwa. Bahasa Tok Syekh dia tak kena aku. Dia marah Tok Syekh pula. Macam-macam. Tok Syekh pula kena marah. Jadi ini masalah histeria tu bukan masalah gangguan jin tak ada pun, memang dia terganggu dia. Jiwa dia sudah bermasalah, sudah lemah di situ. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan kita dah. Jadi jangan main. Maka itu pentingnya niat sebulan mengikut mazhab Maliki tu, tapi setiap malam kita kena niat lah. Tak boleh pakai berpada dengan yang tu, tak jadilah. Kita kena niat balik setiap malam. Nak niat latih waktu mana saja tak kira. Yang penting malam. Tengah duk buka puasa niat aku puasa esok. Tengah duk tarawih niat aku puasa jadilah. Yang kata setiap malam nawaitu sama orang itu tidak syarat. Cuma format dah. Macam sekarang ni budak-budak duk belajar dengan IP yang niat puasa ni. Jadi ni dipanggil bermulanya puasa tu terbit fajar, berakhir dengan terbenam matahari. Lain, tengok matahari keluar cerah, matahari jatuh merah. Puasa ke tak? Ni banyak kali dah kita duk naik atas bukit duk tunggu matahari jatuh. Tak ada kerja, lepas tu turun. Baiklah. Rukun yang kedua, ni yang kita nak belajar sikit, iaitulah imsak. Apa makna imsak? Imsak itu makna menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Itu makna imsak. Imsak makna menahan diri dari perkara yang membatalkan berpuasa, membatalkan
puasa. Apa dia batal puasa? Ahli fiqh dia mudah ya. Menahan diri dari batal puasa. Apa batal puasa? Buka pula kitab. Maka yang membatalkan puasa itu dalam kitab kita dia kata mudah ya. Tengok dalam senara dia ni, yang pertama sekali makan, yang kedua minum, muntah dengan sengaja. Apa nama muntah dengan sengaja? Maknanya kita korek hidung kita. Sekarang ni tak ada korek-korek dah tak. Musim Covid ni kuat kena korek. Dia panggil PCR. Lupa dah kita. Anak-anak ingat sangat PCR ni, fobia kita dengan PCR ni waktu nak pergi umrah tahun lepas. Allah, fobia sungguh. 21 orang jemaah saya gugur syahid PCR. Dia panggil syahid PCR. Mana duk airport lah tu. Tiba-tiba keluar surat, ya Allah positif Covid. Ada beg masuk dalam kapal terbang. Pusing pula nak tarik balik, payah macam-macam. Ada orang masuk dalam kapal terbang, dah panggil keluar. Allahu Akbar. Kita kata zaman Covid ni Allah Ta'ala tak ulang baliklah kita ni. Dan doa lah banyak-banyak supaya tak ada lagi lah menyusahkan. Baik, itu dia kata keluar darah haid dengan nifas, maka itu batal lah puasa dia. Mengeluarkan mani, memasukkan bahan bukan makanan, kalau masuk makanan tu batal lah puasa. Cuma masuk makan bahan yang bukan makanan, semua dalam usus masuk sampai ke perut, batal puasa. Tapi yang jadi khilaf ulamanya tentang masuk perkara-perkara yang masuk dalam dalam rongga kita ni. Tengok ni, ni dia panggil rongga ni berbeza ulama semasa tentang di mana ke rongga. Dalam fiqh Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i, fiqh manhaji, dalam tengoklah senara tu. Dalam fiqh manhaji dia kata rongga tu setiap liang yang terbuka. Itu mana rongga? Rongga adalah liang yang terbuka bila sampai ke maksudnya ain, tempat yang terbuka dilihat oleh mata. Jadi semua hak masuk dalam lubang batal belaka puasa. Pasal itulah kita zaman dulu ingat tak, nak korek hidung bulan Ramadan ni tak berani, takut batal puasa. Sedangkan dia masuk situ ya, tak masuk dalam pun. Maka ulama semasa ni, saya dah senaraikan di sini, ulama semasa tuan-tuan bacalah, panjang sangat ni. Apakah yang dikatakan rongga? Rongga liang yang terbuka tu apa benda? Dalam fiqh Syafi'i tadi kita sebut dah, telinga rongga, hidung semua rongga, mulut rongga. Tapi ulama semasa ni dia kaji-kaji, dia kata rongga itu jauf, masuk ke usus besar tu barulah dia panggil rongga. Maknanya kalau kita telan benda ni, dia pergi ke usus, itu dia panggil yang membatalkan puasa. Tapi kalau setakat masuk tepi-tepi je, tengok ni dia ada 18 belah perkara yang tidak membatalkan puasa mengikut kajian semasa. Ada dalam kertas ni, tengok ni, dia kata apa ni, Allahu Akbar. Ubat titih mata, titih telinga, basuh telinga tak masuk. Ubat tablet bawah lidah bagi orang yang sakit jantung, memasukkan ubat melalui faraj, memasukkan alat perubatan contohnya. Itu di antara perkara yang tidak batal puasa. Panjanglah kalau kita nak baca itu, tuan boleh baca dalam senarai ini. Ini keputusan yang dibuat oleh Majma' Fiqhi, Majlis Fatwa Antarabangsa. Tapi mungkin sebahagian daripada keputusan ini berbeza dengan keputusan negeri Malaysia. Maka tuan-tuan ikut yang negeri kita lah, ikut yang negeri kita kalau boleh ikut. Kalau darurat mungkin kita perlu pada fatwa antarabangsa. Macam sekarang ni banyak ni orang yang dengan inhalernya, dengan alat-alat yang macam-macam alat sekarang ni. Tidak batal juga perempuan yang masuk alat untuk nak tahan peranak, nak tahan hamil, macam bacalah situ. Suntikan insulin bagi penyakit kecil manis contohnya, itu dikira tidak batal. Yang jadi khilaf sekarang ni masalah penggunaan inhaler ni, bagi orang yang asma. Jadi dulu fatwa dulu tak batal, ya tahun lepas saya tengok batal lah di sini. Jadi ada khilaf. Jadi kita masih lagi memilih pandangan yang mengatakan tidak batal, sebab dia kata terlalu sedikit. Sebotol ni kita boleh seduh berapa puluh kali, berapa ratus kali.
Mana kalau kita masuk air ke paru-paru tu sedikit, dengan air komo-komo, kita komo, lebih banyak air tu masuk dalam perut daripada air yang masuk ni. Wallahualam. Itu untuk orang darurat. Tak ada orang sedut, orang sihat. Orang sihat sedut. Tak sedut orang sihat. Orang yang sakit je sedut ni. Jadi tak bahasa. Ini bukan sedutan minyak wangi. Jadi penggunaan. Cuma kita kena pandangan-pandangan ulama ini, kita ambil kira lah. Macam di tempat kita, mufti kita sini ada kata batal, ada kata tak batal. Jadi kita kena ambil kira. Bagi orang tak sakit, tak ada masalah. Bagi orang sakit, bagi dia bermasalah. Banyak perbincangan-perbincangan yang ada. Tengok, oleh kerana tahun lepas ada COVID, ada suntikan vaksin tak vaksin. Jadi majlis fatwa juga telah bersidang, suntikan vaksin COVID-19 tidak membatalkan puasa. Kalau COVID 20 hari pun sama juga. Na'udzubillah lah. Tak banding kata ni COVID-19 fatwa ni, nanti COVID 21 23 sama lah. Yang pentingnya jenis suntikan. Mana suntikan ni tak batal. Kalau kita pergi, contohnya orang ni demam, pergi hospital, doktor kata, pak cik saya nak injek ni, injek lah, tidak batalkan puasa. Tak kata nanti aku lepas buka puasa mari injek balik. Demam lah kau itu. Lepas buka puasa nak pergi tarawih dah dia. InsyaAllah dengan kita injek tengah hari ni, malam nanti boleh pergi solat tarawih biiznillahi azza wa jalla. Ini panggil fatwa semasa ni sangat penting. Beberapa hukum secara ringkas berkaitan dengan puasa, seperti darah keluar daripada tubuh. Tadi kita dah bincang senarai-senarai. Termasuk juga pil untuk nak elak daripada kedatangan haid. Itu pun tidak batal puasa, boleh berpuasa. Contohnya muslimat kita ni, dia tak mau qada puasa, dia pergi jumpa doktor, dia ambil pil, telan, tak ada haid, tak ada, boleh puasa terus sampai 30 hari. Sama juga dengan orang pergi haji, pergi umrah. Haji saya tak kisah sangat sebab lama. Umrah ni masalah. Kita pergi umrah 10 hari, haid dia berapa hari? 10 hari. Pergi Mekah saja. Mau gimana baru ni tak nampak? Pergi Mekah buat umrah, tak buat umrah apa dia haid, dia tak boleh buat. Sebab itulah bagi ana lah, pakej yang terbaik bagi seorang wanita yang ada haid, pakej tarikh dia tak ada haid. Saya nak ikut ustaz kau ada ustaz tak ada haid. Ustaz dia pergi tarikh, dia nak pergi, awak ada haid, jadi awak kena ikut tarikh kita. Tapi masalahnya tak sama pula, mau anak nombor satu nombor dua akhir kali tak pergi, ayah dia seorang pergi. Jadi kita kena usahalah kan. Yang penting jumpa doktor pakar ONG ni, tanya khabar dia, boleh tak budak ni makan pil untuk nak supaya tahan lewatkan haid dia, supaya dia boleh pergi umrah. Kalau boleh Ramadan ni boleh puasa penuh. Tapi saya rasa Ramadan ni tak perlulah kita ambil kacau, sebab telampil ni dia mengacau dia punya perjalanan haid dia, nanti terganggu. Ada orang pagi keluar, petang tak ada, malam nanti ada pula. Jadi susah. Jadi kita ni bila ganggu perjalanan macam parit air, kalau kita ganggu dia, dia pergi sebab sana sini, jadi masalah. Ini beberapa perkara yang ditulis oleh para ulama kita tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan tak batal puasa. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh baca dalam risalah yang kita beri ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.